Hari ni tengah shoot Nona sempena anniversary TV3 yang ke-38. Selepas 10 tahun ya. Alhamdulillah sihat. Nak doakan kesihatan Bilal. Tapi Bilal kat rumah. Sekarang tadi last check. Tadi tengah tidur dengan CL dengan maid. Jadi memang kerja tak bawa dia lah. Kita akan cuba banyakkan dia kat rumah sebolehnya. Tengok gaya macam akan bawa. Sebab anak pertama kan. Macam dia pun lebih rapat dengan Lofa berbanding dengan suami. Sebab suami banyak keluar bekerja daripada pagi sampai ke petang. Jadi mungkin kalau besar sikit, senang nak urus dia, mungkin akan bawa dia ke sana sini. Okay, Masya Allah, perasaan jadi ibu ni masa mengandung tu taklah kita rasa sangat sebab anak first kan. Tak tahu apa nak expect. Jadi macam-macam perasaan masa tu kita selami lah kan. Macam ni ke macam tu ke, nervous, berdebar, excited semua ada. Tapi bila keluar je anak tu, first few weeks tu kan kita rasa macam in denial tau. Betul ke ni anak aku? Macam ni macam nak register benda tu dalam kepala. And then lepas habis pantang, bila kita dah lebih kenal perangai anak kita yang sekecil tu, bila kita dah faham dah dia macam mana, ada karakter cute dia, kita makin sayangkan dia. Saya tak langsung macam I sendiri macam enjoy motherhood. Jadi rasa bersyukur, rasa ya Allah, terima kasih rezeki ni hari-hari, rasa macam kita nak syukur lebih-lebih untuk rezeki anak ni. Dan setiap kali tengok muka anak tu, dia macam melembutkan hati pula. Kita yang penat, kita yang mungkin ada masalah itu dan ini, dia macam terubat tau tengok muka anak ni sebenarnya. Okay. Bila keluar tu, Haris jadi overprotective yang macam I tak pernah nampak side tu dari dia sebelum ni tau. Dia sangat-sangat menjaga semua sekecil-kecil details pun dia ambil kira, ambil kisah. Tentang kesihatan ke, pemakanan ke, keadaan bilik ke, macam sangat concern about every single thing. Which is a good thing. So, kita pula macam banyak nak bereksperimen kan, since it's our first child. Dan the fact that dia masa tanpa baby, tanpa anak, dia memang dah seorang suami yang bertanggungjawab. Tapi bila dah ada anak, kita nampak dia double, triple lebih bertanggungjawab, yang macam buatkan saya rasa macam sangat bersyukur sebenarnya. Ya Allah, itu sangat betul ya. I ingatkan dulu I cakap, proper je orang cakap tidur tak cukup ni. Kata, pandai-pandai lah kena train anak tu kan. Tapi tidak. Masalahnya anak ni kita bukannya macam robot yang kita boleh set, tidak. Sebab dia macam kena go with the flow juga pembesaran anak tu. Dan juga anak ni ada fasa-fasa yang berbeza. Masa the first 2 months memang dia punya tidur time bertukar. Dan selepas tu baru dia macam boleh tidur malam, siang kurang tidur. And then kalau dia nak tumbuh gigi, dia akan cranky at night. Dia bertukar bulan cranky juga. So kita pun tak boleh nak kontrol benda tu. Benda tu kita kena hadap dan dengan sabar dan jangan tabah sebenarnya. Masya Allah, Alhamdulillah, Bilal seorang anak yang kalau kawan-kawan sekeliling ni kan jumpa semua cakap dia happy baby sebab dia suka senyum, dia sangat friendly dengan semua orang. Dia bukan saya senyum dan gelak dengan familiar faces je, dengan orang yang baru kenal first time atau yang baru nampak first time pun dia akan gelak dan senyum juga. Jadi buatkan orang yang kawan-kawan ataupun orang yang datang ke rumah ni bila tengok dia, tiba-tiba dah tegur, dah gelak senyum, terus jatuh cinta pula dengan senyuman yang manis kan. Jadi Alhamdulillah, easy baby, happy baby. Dan sebenarnya macam saya banyak juga berdoa supaya mudah dijaga, untuk mudah dijaga kan. Jadi Allah mudahkan jugalah, Alhamdulillah. Okay, postpartum depression ni memang benda yang real. Saya nak bercakap ni sebab apa, benda ni mungkin banyak yang sedang lalui dan yang akan lalui. Sebenarnya especially untuk first time mother kan. Sebab apa? Banyak benda yang tak diberitahu tau sebenarnya tentang postpartum ni. Keadaan body kita berubah bentuk, perut kita yang masih lagi belum kempis disebabkan anak yang dikandung 9 bulan. Lepas tu dari segi penyusuan, breastfeeding sangat-sangat memberi kesan kepada saya. Sebab apa? Kita tak tahu macam nak handle benda tu. Nak kena berapa kali, berapa jam sekali, dan juga macam mana kita nak direct feed. All those ilmu-ilmu tu perlu ada kepada ibu-ibu yang kepada mereka yang bakal jadi ibu. Sebab kalau tak ada ilmu, tak tahu nak handle, benda tu lah yang akan buat kita rasa macam stres, sakit dan akan terjerumus ke postpartum depression. So, apa pengajaran dari sini adalah I nak
encourage ramai orang kat sana supaya baca, search dan tanya orang macam mana nak handle perubahan badan, hormon, penyusuan baby dan juga cara nak handle baby. Maksudnya different cry baby language tu sangat penting. Okay, sebenarnya baby ni cara mereka berkomunikasi yang kita adalah melalui tangisan. Crying tu adalah is a form of communication daripada baby. Bukannya dia nangis sebab dia nak menangis, tidak. Dia menangis sebab dia nak bagi tahu kita something. Itu pertama sekali kita kena faham. Dan kita perlu serabut bila dia nak bagi tahu kita benda. Dan I ada baca satu buku baby language ni, cara ataupun bunyi baby menangis tu adalah indicates apa yang dia nak. Contoh, macam kalau dia menangis neh keluar neh sound, neh tu, itu adalah dia lapar, dia nak minum susu. Kalau dia menangis banyak sound, dia adalah dia mengantuk. Kalau macam dia maksudnya tak selesa sama ada dia panas atau dia sejuk ataupun nak kena tukar dia punya diapers. Dan kalau dia nak burp, dia angin, dia akan ataupun dia ada gassy tummy, dia akan menangis meneran kat bawah macam tu. Itu adalah kita kena bagi dia hilang dia punya angin tu. Kena lama sikit lah kita nak overcome that, but there's a way to solve all these problems. Okay, sebelum dapat duit raya tu memang kita dah plan untuk buka account. Jadi alhamdulillah kita dapat maksudnya dapat realisasikan dapat hajat tu, dapat nak start saving untuk Bilal setiap kali apa-apa yang berkaitan dengan dia. Contoh macam duit orang datang tengok dia ataupun duit raya, dan juga duit-duit mungkin yang akan ada kaitan dengan bisnes yang berkaitan dengan produk baby pun mungkin saya akan masukkan dalam akaun yang sama. Produk baby hari tu ada, tapi sekarang kita put on hold. Tengoklah keadaan macam mana. Bila sesuai kita akan tengoklah balik, review balik benda tu. Untuk bila jadi the face of any products tu, kita pun tak adalah spesifik cakap no or yes, tapi kena tengok juga kesesuaian, exposure macam mana. Sebab different lah pandangan mak ayah sekarang when it comes to pembesaran anak kan. Ada yang nak anak famous, ada yang nak anak tak dikenali, sebab benda tu memberi kesan kepada pembesaran mereka. So untuk bila pula kita orang macam tak put any stand yet. Macam tu. Agak kalang kabut sikit sebab dia baru 3 bulan. So dia masih ada dia punya sleeping pattern dia macam 2 jam sekali kena tidur. Jadi kita nak bertukar rumah daripada rumah in-law ke rumah mak. Jadi macam kesian juga kat dia sebab dia macam dengan tempat baru, nak kena bukan tempat tidur dia kan. Jadi macam dia agak terganggu sikit lah. Jadi patutnya habis beraya pukul 9 malam, I balik beraya pukul 5 petang. Jadi tak apalah, kita mencari adalah sebab dia kecil lagi, kita bagi calah. Okay, memang Haris memang galakkan kita panggil Bilal lah kat rumah, not baby. Tak nak bukan panggil lain, memang Bilal atau Muhammad Bilal. Paling banyak itu. Tapi I kalau dekat caption dekat Instagram private I akan buat meatball little pau macam tu, little snowman, sebab dia sangat putih. Dia lagi putih daripada I dengan Haris. Tak tahu datang daripada mana putih dia tu. So I always call him, hey little snowman. Okay, kepada bakal ibu, saya sangat galakkan anda semua untuk mencari ilmu for your motherhood journey. Sebab itu akan merubah banyak sangat benda. Cara kita membesar, cara kita melihat anak kita, cara kita tackle isu-isu problem masa menjaga anak. Dan of course, bila kita ada ilmu, bila kita tahu trik dan juga tips, dia akan banyak memberi kebahagiaan dan kegembiraan, dan it will make your baby to be a happy baby, insyaAllah. Lebih secure, lebih confident baby. Akan bantu untuk build up a good character, insyaAllah. Dan untuk mereka bakal ibu yang sedang mencuba untuk mendapatkan zuriat, InsyaAllah Lufa doakan supaya semua dapat merasai perasaan ataupun dapat merasai pengalaman menjadi ibu, dan semoga Allah kabulkan doa-doa anda. Jangan putus asa, have a positive mind, dan dan teruskan berdoa, insyaAllah.